Halo, selamat pagi. Nama saya Janice. Hai, nama saya Anissa. Hari ini kami akan menerangkan sedikit tentang isu buli ras. Definisi perkauman termasuklah prasangka, diskriminasi dan antagonisme yang ditujukan kepada orang lain kerana kaum yang berbeza berdasarkan kepercayaan bahawa bangsa sendiri lebih mulia. Oleh itu, buli ras adalah sejenis perkauman di mana buli antagonis memberikan tumpuan kepada agama, etnik dan budaya ataupun warna kulit. Jenis buli ini juga dirujuk sebagai buli yang prejudis. Ia timbul daripada kepercayaan yang salah dan dipelajari bahawa sesetengah kumpulan yang berbeza itu tidak layak untuk dihormati. Malangnya, kegiatan buli ini telah menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan seseorang yang boleh mengakibatkan kegiatan jenayah berlaku daripada perasaan benci yang mendalam. Salah satu contoh buli ras yang berlaku adalah apabila seseorang telah ditinggalkan ataupun dikeluarkan daripada kumpulan mereka hanya semata-mata perbezaan warna kulit mereka. Salah satu faktor isu buli ras adalah seseorang yang tidak mempunyai sikap keterbukaan dan menganggap kaum sendiri yang lebih mulia. Antara daripada kesan-kesan buli ras ialah prestasi pelajaran merosot dan masalah penyesuaian diri apabila dewasa. Langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mengatasi isu buli ras ialah isu buli ras haruslah dititik beratkan dalam mata pelajaran seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam. Selain daripada itu, ibu bapa haruslah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak. Begitulah mana tumpang yang kekuat kalau tidak ke nasi. Hai, nama saya Nuhai Ismail binti Yang Faiz. Hari ini saya ingin menerangkan apa itu buli sosial. Buli sosial ialah perbuatan menyebabkan kapak angin yang tidak benar tentang seseorang dengan tujuan untuk memalukan, menyisihkan atau mendiskriminasikan mangsa. Ini adalah beberapa contoh buli sosial. Yang pertama, meninggalkan seseorang keseorangan dengan sengaja semasa aktiviti berkumpulan. Yang kedua, menyebarkan berita yang tidak benar tentang mangsa. Yang ketiga, menghasut rakan-rakan yang lain supaya tidak berkawan dengan mangsa. Yang keempat, memalukan mangsa di hadapan orang ramai. Berikut merupakan adalah faktor buli sosial. Yang pertama ialah rasa tidak puas hati, ingin keperhatian, pengaruh rakan sebaya, masalah keluarga, lemah dalam pelajaran, pentingkan diri sendiri, suka langgar peraturan dan akhir sekali ialah cemburu. Berikut merupakan kesan yang dihadapi oleh buli sosial. Yang pertama ialah kemurungan, hilang keyakinan diri, sentiasa rasa tidak selamat, tidak hadir atau ponting ke kelas, agresi dan mudah marah dan perasaan ingin bunuh diri. Antara langkah untuk mengatasi buli sosial ialah hendaklah tanam sifat keyakinan diri, percaya diri, minta bantuan kaunseling daripada guru dan ibu bapa, sentiasa menyertai aktiviti anjuran sekolah ataupun kolej. Guru perlulah peka dan prihatin terhadap mangsa buli dan akhir sekali ialah melaksanakan program anti buli di sekolah dan juga kolej. Itu sahaja daripada saya. Bye. Hello, saya Nur Aisyah dan saya Jennifer. Hari ini kami akan mengupas serba sedikit tentang buli secara verbal. Buli verbal ini termasuk panggilan nama, pungutan, usikan, penghinaan dan penderaan secara lisan. Buli secara verbal ini sering berlaku tanpa kita sedari dalam pergaulan seharian. Buli secara verbal ini juga sering tercetus apabila pembuli memperkecil-kecilkan atau melecehkan mangsa. Dalam kebanyakan kes, buli secara verbal ini akan terus berterusan dan menjurus kepada buli secara fizikal. Kajian menunjukkan buli secara verbal ini akan meninggalkan kesan emosi yang mendalam kepada mangsa. Saya mencetuskan buli verbal ini ialah diri sendiri. Apabila seseorang pembuli itu berada dalam persekitaran negatif, dia menyebabkan seseorang pembuli itu berasa marah dan tidak tahu mana melepaskannya, manakala dia akan melepaskan kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Seterusnya, kurang didikan agama. Didikan agama yang tidak mantap menyebabkan seseorang pembuli itu tidak menerapkan sifat-sifat nilai murni pada dirinya. Hai guys,
So, I nak cakap pasal kesan-kesan buli secara lisan adalah mangsa akan rasa tertekan dengan kesunyian dalam environment di sekolah ataupun di universiti. Mangsa akan rasa dekat diri sendiri yang harga diri diorang sangatlah rendah sebab kena buli secara lisan. Dan last kali, diorang boleh mengalami sakit kepala, sakit perut, keletihan dan pelbagai sakit lagi. So, yang last kali saya nak cakap pasal langkah-langkah. Pertama sekali, peranan setiap individu perlu memastikan yang tempat pembelajaran adalah untuk menambah ilmu, bukanlah untuk membuli seseorang itu. Yang kedua ialah setiap masyarakat perlulah menegur sesiapa yang membuli atau terlibat dengan pembulian itu untuk memastikan masyarakat kita kurang membuli orang. Dan akhir sekali, ibu bapa juga perlu mengambil berat pasal anak-anak mereka. So siapa yang mereka keluar, jangan beri keluar malam, perlu kena kawan-kawan dan sebagainya. Thank you. Hai dan selamat pagi. Nama saya Alif. Nama saya Losyubi. Dan pada hari ini kami akan menerangkan sedikit tentang buli yang berlaku di Malaysia. Dan salah satu buli tersebut adalah buli dari segi agama. Apakah buli dari segi agama? Buli dari segi agama berlaku apabila seseorang individu yang beragama atau tidak bersekutu dengan agamanya memilih untuk merendahkan diri seseorang dari segi emosi, mental dan juga fizikal. Baik. Dan dalam buli agama ini terdapat beberapa contoh yang dipaparkan. Salah satunya, pembuli tidak menghormati kepercayaan orang lain. Yang kedua, pembuli tidak menghormati orang lain semasa mereka menjalankan pembacaan doa mereka. Seterusnya, terdapat beberapa faktor ataupun punca berlakunya jenis buli agama juga. Yang pertama, pembuli tidak memiliki pemikiran nasional. Yang kedua, pembuli memiliki perasaan yang tidak suka terhadap agama orang lain. baik. Dan apakah kesan membuli dari segi agama ini? Yang pertama, keyakinan diri mangsa akan rendah. Yang kedua, kesihatan mental mangsa akan terjejas. Dan juga, prestasi akademik mangsa akan terjejas. Baik, apakah langkah-langkah yang boleh dibuat untuk menghindari buli ini? Yang pertama, ibu bapa perlulah menitik beratkan didikan agama terhadap anak masing-masing. Dan dari segi sekolah pula, sekolah perlulah memperketatkan undang-undang dan hukuman di sekolah. Dan inilah penerangan bagi salah satu jenis buli di Malaysia, iaitu buli agama. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nurul Nazira binti Abdul Rani. Hari ini saya akan menerangkan sedikit buli yang berada di Malaysia. Antaranya adalah buli fizikal. Apa itu buli fizikal? Buli termasuk buli fizikal adalah masalah yang ketara di Malaysia. Ia berlaku dalam pelbagai tetapan termasuk sekolah, tempat kerja dan platform dalam talian. Buli fizikal melibatkan tingkah laku agresif yang disengajakan yang mendatangkan bahaya dan menyebabkan ketidakselesaan kepada mangsa. Isu ini mendapat perhatian kerana kesan negatif terhadap kesejahteraan individu khususnya dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Antara faktor buli fizikal adalah yang pertama, ketidakseimbangan kuasa. Buli sering timbul daripada ketidakseimbangan kuasa di mana individu yang menganggap diri mereka lebih kuat atau unggul dan menyasarkan mereka yang lebih lemah atau berbeza. Faktor yang kedua adalah kurang kesedaran dan empati. Sesetengah individu mungkin tidak memahami sepenuhnya atau menghargai akibat daripada tindakan mereka. Kurang empati terhadap kesakitan dan penderitaan yang mereka timpakan kepada orang lain. Faktor yang ketiga adalah sikap dan nilai ibu bapa. Sikap dan nilai yang digalakkan oleh ibu bapa dalam keluarga
boleh mempengaruhi cara anak-anak melihat dan berinteraksi dengan orang lain. Jika ibu bapa mengutamakan kuasa, penguasaan dan pencerobohan, anak-anak mungkin mengamalkan kepercayaan dan tingkah laku yang sama yang boleh nyata sebagai buli fizikal. Antara langkah yang boleh kita lakukan adalah yang pertama, kerjasama dengan organisasi komuniti. Rakan kongsi dengan organisasi komuniti, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan pihak berkepentingan yang berkaitan untuk membangun dan melaksanakan kempen, bengkel dan inisiatif anti-buli. Kerjasama ini boleh membantu mewujudkan budaya kebaikan dan rasa hormat, memupuk persekitaran yang kurang berkemungkinan berlaku buli. Langkah yang kedua adalah dasar dan penguasaan yang ketat. Mewujudkan dan menguasakan dasar anti-buli yang jelas di sekolah, tempat kerja dan platform dalam talian. Dasar ini harus menggariskan akibat bagi pelaku memberi sokongan kepada mangsa dan mengelakkan pelaporan insiden. Antara kesan buli fizikal adalah yang pertama, kemudaratan fizikal. Mangsa buli fizikal mungkin mengalami kecederaan daripada lebam kecil hingga trauma yang lebih teruk, termasuk patah tulang atau kecederaan dalaman. Kecederaan fizikal ini menyebabkan kesakitan, ketidakselesaan dan kemungkinan akibat kesihatan jangka panjang. Kesan yang kedua adalah kesan emosi dan fisiologi. Buli fizikal boleh menyebabkan tekanan emosi, kebimbangan, kemurungan dan harga diri yang rendah pada mangsa. Mereka mungkin mengalami ketakutan, rasa malu dan hilang keyakinan yang menjejaskan kesejahteraan keseluruhan dan prestasi akademik atau profesional mereka. Yang kami terangkan adalah antara buli-buli yang berada di Malaysia. Harap info yang kami sampaikan bermanfaat untuk anda semua. Marilah kita bersama-sama melawan buli di Malaysia, mendorong kebaikan dan saling menghormati untuk masa depan yang lebih cerah dan selamat. Terima kasih. Okey, buli cyber adalah bentuk gangguan dalam talian yang membawakan akibat serius. Salah satu daripadanya ialah platform dalam talian. Platform tanpa nama mendorong individu untuk melibatkan diri. Selain itu, akses kepada teknologi internet menjadikan buli cyber lebih berleluasa. Kesihatan mental adalah satu asas yang menyumbangkan kepada insiden cyberbullying. Antara kesan untuk cyberbullying ialah pelajar berkemungkinan atau isolasikan diri mereka adalah sangat tinggi. Apabila mangsa tidak mempunyai kawan, ini akan menambahkan lagi atau menerukkan lagi keadaan mangsa buli tersebut. Selain daripada itu, kesan yang seterusnya ialah kesan melalui psiko tingkah laku. Kesan dalam psiko tingkah laku ini boleh menyebabkan mangsa buli menyalahgunakan ataupun bahan-bahan seperti alkohol, rokok dan sebagainya. Oleh yang demikian, langkah-langkah perlu diambil oleh mangsa buli. Contohnya dengan cara jangan melawan si pembuli. Selain itu, dilaporkan kepada pentadbir laman web seseorang tersebut. Selain daripada itu, mangsa buli juga sepatutnya melaporkan aduan terhadap pihak yang berkuasa. Dan tambahan pula, mangsa buli juga sepatutnya lebih beradab lagi dengan cara tidak berkata kasar kepada orang lain